Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertemuan kita buat siri yang ketujuh dalam kita memberikan tumpuan kepada tadabbur ayat Al-Kursi yang dianjurkan oleh Biro Agama Fiqh Berhad. Semoga pengisian kita pada pagi ini diberkati oleh Allah pada permulaan sehinggalah kepada penghujung majlis ilmu kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, nota kita gunakan nota yang telah diberikan pada minggu yang lalu. Siri 7 ini sebenarnya adalah siri yang masih lagi membincangkan bukti Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi. Maka bukti yang kelima adalah bukti pada potongan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada sesiapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siri yang ke-6 pada minggu lepas kita telah menyebutkan tentang apakah pengertian syafaat. Alhamdulillah, kita dah belajar pada minggu lepas, dan pada siri yang ke-6 minggu lepas juga kita telah membincangkan tentang syarat-syarat syafaat, yang mana syarat-syarat syafaat ini dia bergantung kepada pemberi syafaat dan juga kepada penerima syafaat. Pemberi syafaat terikat kepada dua syarat dan penerima syafaat terikat kepada satu syarat. Yang mana syarat-syarat ini telah diambil daripada beberapa surah di dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Najmi ayat yang ke-26. Begitu juga terdapat dalam surah Taha ayat 109. Begitu juga syarat-syarat tersebut berada pada ayat yang ke-28 dalam surah Al-Anbiya. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, begitu juga pada minggu lepas kita telah membaca satu hadis riwayat Al-Bukhari yang mana Nabi SAW menyebutkan contoh syafaat yang Allah tidak berikan kepada mana-mana penerima syafaat, sekalipun yang meminta syafaat itu adalah di kalangan para rasul, seperti mana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ingin memberikan pertolongan kepada bapanya, namanya adalah Azar. Ini bermakna hadis ini memberikan contoh bahawa syafaat-syafaat itu dia terikat kepada syarat-syaratnya. Kalau dalam hadis ini syaratnya
Penerima syafaat itu adalah penerima yang Allah redha dia, layak dia terima syafaat. Antara kelayakan tersebut adalah mestilah orang tersebut tidak mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh syafaat. Kemudian kita telah sebut pada minggu yang lepas bahawa pembahagian syafaat ini boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, syafaat yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata, yang ia ada 7 jenis syafaat. Selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi alaihi wassalatu wasallam yang lain pun boleh memberikan syafaat. Para malaikat boleh memberikan syafaat. Dan manusia-manusia yang lain yang ada melibatkan dua jenis syafaat. Kita telah sebut pada minggu lepas juga 7 syafaat yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan terus kepada perincian syafaat yang pertama yang khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengetahui tentang syafaat yang pertama ini yang khusus, bahkan ia merupakan syafaat yang paling terbesar, yang paling tertinggi yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini ia berlaku di hari akhirat. Hari akhirat adalah perkara yang akan datang. Hari akhirat adalah perkara ghaib. Oleh kerana ia perkara di hari akhirat, dia perkara ghaib, maka tidak boleh tidak. Mesti mempunyai sumber dalilnya. Mesti mempunyai faktanya. Sama ada dalil tersebut diambil daripada ayat Al-Quran ataupun diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mana-mana sesiapa pun, siapa pun orang tu, dia alim ulama ke, dia orang baik ke, siapa-siapa pun tidak boleh membicarakan perkara akhirat melainkan mesti berlandaskan kepada dalil. Kalau ada mana-mana yang menyampaikan maklumat tentang perkara di hari akhirat, kita berhak untuk bertanya apakah rujukannya, apakah dalilnya. Tuan-tuan, apakah rujukannya yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaat yang terbesar yang tidak ada pada rasul-rasul yang lain? Jawapannya ada dalilnya, ada sandarannya. Sandarannya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Di dalam nota, saya telah letakkan terlebih dahulu ringkasan hadis ini dalam bentuk flow chart, dalam bentuk carta alif. Yang tuan-tuan tengok gambar rajah, mula-mula Nabi Allah Adam alaihi salam, kemudian ada gambar anak panah pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam, sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Gambar rajah ini ataupun carta alif ini, flowchart ini adalah ringkasan daripada hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau tuan-tuan nak tahu apakah matan ataupun isi kandungan hadis tersebut, ada diletakkan di dalam nota tersebut matan yang disebutkan di dalam bahasa Arab. Terjemahan setiap matan tersebut ada dinyatakan selepas
disebutkan matan hadis tersebut. Okey, maknanya ada matan hadis, ada terjemahan hadis dan juga ada ringkasan kepada hadis tersebut. Okey. Kalau kita tengok dekat ringkasan tu, okey, mula-mula, okey, mudah cerita macam ni. Saya mungkin tak sempat nak membaca satu persatu hadis tersebut. Kalau kita baca memang sangat baik, kan? Tapi tak apa, saya akan sebut juga, cuma tidaklah secara satu persatu. Kita sebut intipati yang penting saja daripada hadis tersebut. Okey, ringkasannya adalah, okey, syafaat ni sebenarnya adalah syafaat yang berlaku sewaktu manusia berada di padang mahsyar. Ketika manusia berada di padang mahsyar, kita sedia maklum dalam hadis Nabi menyebutkan bahawasanya manusia berada dalam kepayahan. Sebab apa? Semua manusia berhimpun dalam satu tempat. Kalau orang yang biasa, tuan-tuan pernah mengerjakan ibadat haji kan? Bagaimana tuan-tuan dapat merasai suasana orang buat ibadat haji? Entah siapa-siapa kan, semua berada pada satu tempat. Kan, dalam keadaan bersesak-sesak, kan, seperti nak buat ibadat tawaf dan sebagainya, berada di wukuf di padang berada di padang Arafah, kan, kita rasa ramai sangat manusia. Itu baru ibadat haji. Tak semua lagi manusia buat ibadat haji untuk berkumpul beramai-ramai. Tapi kita dah mula rasa panas, rasa penat, rasa macam tak selesa dan sebagainya. Bagaimanakah jika kita berada di padang mahsyar yang manusia bermula daripada Nabi Allah Adam sampailah kepada manusia yang terakhir sekali sebelum berlakunya hari kiamat. Cuba tuan-tuan gambarkan, tuan-tuan bayangkan. Kemudian pada hari itu matahari terik di atas kepala. Kan jelas? Okey. Oleh kerana itu, untuk mempercepatkan supaya perhimpunan di padang mahsyar itu cepat diselesaikan. Kan? Macam kita kalau kita pergi, kalau kita beratur panjang-panjang kan, beratur dekat bank ke, beratur nak ambil vaksin ke, beratur nak beli makanan ke, beratur macam-macam. Tuan-tuan sanggup tak beratur lama-lama? Kita pun memang tak sanggup. Mungkin kita boleh balik lah, bolehlah pergi ke mana-mana sekejap. Kita ada nombor kan, giliran. Tetapi dia pada mahsyar tidak seperti itu. Maka untuk mempercepatkan diselesaikan hari penghisapan tersebut, sebab orang yang nak masuk syurga, dia nak pergi ke syurga dan sebagainya. Jadi nak percepatkan, kita nak mempercepatkan apa di padang mahsyar tu. Kan? Kalau macam kita beratur depan bank, kena beratur sekarang. Kan? Kita nak masuk tak boleh lagi sebab belum jam 9.30 lagi. Kuasa besar ada pada Pak Gad kat depan pintu tu. Contoh. Kan? Kita dah beratur panjang ni. Okay. Tetapi di hari akhirat ini lebih-lebih lagi. Tak ada siapa pun yang berhak untuk memperkatakan, cepatlah kami dah panas ni, dah bersesak-sesak, dah berhimpit-himpit ni. Maka berlakulah satu situasi. Manusia pergi bertemu dengan para nabi yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada mereka beberapa keistimewaan. Nabi yang mereka cari ini seperti gambar rajah yang tuan-tuan dapat lihat di dalam nota yang saya paparkan ini. Okay. Mula-mula mereka jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian mereka jumpa Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Mereka jumpa pula Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam.
Kemudian mereka jumpa pula dengan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya adalah, kenapa perlu jumpa ke semua Nabi ni? Akhirnya jumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak habis pada jumpa Nabi Allah Adam? Selesai. Mengapa? Okay. Untuk tahu jawapannya, ataupun kita pun sudah pernah dengar hadis syafaat ini, maka kita kukuhkan lagi info ini dengan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam nota yang disediakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hadis ni dah ada, tak perlu untuk tuan-tuan salin, cuma buat mana-mana catatan ringkasan sahaja. Okey, dalam nota ni kalau nak tengok Nabi tu yang dalam matan hadis tu, saya telah letakkan dengan highlight berwarna hijau. Kalau kita tengok, kalau kita tengoklah nota tu sekarang di paparan Zoom ni, yang saya highlightkan warna hijau tu, Adam alaihi salam, itu adalah Nabi yang pertama yang manusia pergi jumpa dia. Okey. Kalau tengok pada terjemahan hadis, saya juga telah warnakan dengan warna warna merah. Okey, maknanya kalau dekat matan hadis warna hijau, Nabi yang dijumpa tu, kemudian terjemahan dia dengan warna merah. Okay, saya sebut supaya tuan-tuan dan puan dapat memahami hadis ini dengan baik. Okay, nampak ya? Ada Adam alaihi salam, lepas tu Nuh, lepas tu Ibrahim, lepas tu Nabi Allah, Nabi Musa, saya highlight kawan hijau, pernah highlightkan itu. Yang tu warna merah tu kan Musa, begitu juga Nabi Isa, lepas tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita jelas ya? Okey. Kita terus pergi kepada terjemahan hadisnya. Okey. Siapa yang nak baca hadis, matan hadis tu, maka dia boleh rujuk dalam nota, kita terus pergi kepada terjemahan hadis tersebut. Rasanya memang bukan rasanya, lebih baik pun sebenarnya kalau kita boleh baca satu persatu, kerana kisah ini adalah kisah benar yang akan berlaku nanti di hari akhirat kelak. Okay. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagi siapa-siapa yang dia baru mengikuti pengisian pada pagi ini, mungkin dia baru masuk, dia lewat, dia masuk. Sekarang kita sedang membincangkan tentang syafaat yang pertama yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaat ini merupakan syafaat untuk semua manusia. Maknanya semua manusia di padang mahsyar tu mereka dapat syafaat ini, dan syafaat ini syafaat yang pemberinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini adalah syafaat untuk mempercepatkan proses di hari akhirat tersebut. Sebab apa? Kita baca hadis ini, kita akan jumpa jawapan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyid, aku adalah pemimpin. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi bertanya, kamu tahu tak apa sebab aku menjadi pemimpin di hari kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat Allah telah mengumpulkan semua manusia yang terdahulu dan semua manusia yang terkemudian di dalam satu kawasan. Maknanya di padang mahsyar yang luas.
Waktu itu ada penyeru yang memperdengarkan kepada mereka. Maknanya dekat padang mahsyar tu, kalau ada suara yang bercakap, semua orang di padang mahsyar tu boleh dengar suara tu. Ha, macam mana kak? Macam mana di adik akhirat kumpul semua manusia, tapi ada satu suara, maksudnya kalau ada orang panggil ke, kalau ada satu suara yang menyuruh, semua orang di padang mahsyar tu boleh dengar. Kata Nabi SAW. Dan ada penglihatan yang mengawasi setiap orang daripada mereka. Maknanya di padang mahsyar ni tak ada siapa pun mana-mana manusia yang boleh melarikan diri daripada berada di situ. Sebab apa? Sebab ada mata-mata yang akan menjaga manusia ketika itu. Di antaranya adalah para malaikat. Bahkan ketika itu kalau kita belajar dalam hadis pasal akhirat, kita boleh lihat semua manusia pun sebenarnya. Sebab masa tu tak ada lagi perkara-perkara yang boleh menghalang manusia. Maknanya tak ada pokok-pokok, tak ada dinding, tak ada tembok, tak ada gunung-gunung. Maksudnya ketika itu boleh nampak semua manusia. Kemudian kata Nabi SAW lagi. Ya. Nabi kata, jarak matahari begitu dekat sehingga manusia pada ketika itu berada pada kemuncak kesusahan dan kepayahan yang amat sangat. Inilah yang kita nak bincangkan pada pagi ini, yang ada pada Nabi syafaat itu. Semua orang, bermula daripada Nabi Adam, termasuk kepada Nabi Muhammad, termasuk semua orang ketika itu, matahari begitu dekat dengan manusia, sehingga kan manusia berada dalam keadaan yang sangat sukar. Panasnya. Okay. Lepas tu, Nabi SAW, mereka tidak berkuasa menanggung keadaan tersebut. Maknanya kalau dibiarkan keadaan seperti itu, memang tak ada seorang pun yang mampu nak lalui dia. Oleh kerana keadaan yang sangat-sangat genting, dah kritikal sangat ni, kan bersesak-sesak, matahari terik atas kepala, maka nak kena buat apa? Kalau kita panas kan, mungkin kita boleh keluar rumah ambil angin, mungkin kita boleh cari kipas, pasang kipas. Tetapi di hari akhirat tak ada cara lain dah. Macam mana nak keluar daripada tempat penghimpunan ni? Melainkan kena dipercepatkan proses penghimpunan tersebut. Maknanya bagi Allah hisap cepat, selesaikan kes tersebut, maka nak buat macam mana? Maka hadis itu menyebutkan sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain. Maknanya ada satu usul. Maksudnya ada manusia ni, cara dia macam mana nak selesaikan ni? Ramai-ramai macam ni nak percepatkan hisap tadi dan sebagainya. Maka mereka mencari syafaat. Oleh kerana itu, manusia yang pertama yang mereka cari supaya cepat penghimpunan kita ni dipercepatkan, maka mereka menemui Nabi Allah Adam alaihi salam. Maknanya mereka jumpa Adam dulu. Apabila mereka jumpa Nabi Allah Adam alaihi salam, mereka pun memulakan dengan kata-kata puji-pujian. Mereka kata, wahai Adam, engkau kan bapa manusia. Allah kan cipta engkau dengan tangannya, dan Allah kan telah meniupkan roh ke dalam dirimu. Lepas tu engkau ni special lah Adam. Engkau kan para malaikat tu pun sujud kepada engkau. Manusia ni, mereka nak selesaikan kes kat padang mahsyar tadi tu, maka mereka pergi mereka nak minta syafaat ni. Mereka cari Nabi Allah Adam AS. Sebab Adam ni sangat istimewa, kan? Tanpa bapa, tanpa ibu, Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Lepas tu para malaikat sujud kepada Adam. Mereka ingat Nabi Allah Adam boleh bertemu dengan Allah, kan? Boleh berunding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dengan bagikan syafaat. Tetapi apakah jawapan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam?
Sebab itu kalau kita baca hadis tersebut, mereka-mereka ni jumpa kepada Adam, mereka kata, Adam, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Kau tak tengok ke apa yang sedang kami alami sekarang, Adam? Adam, kau tak tengok kan kita sekarang dalam keadaan yang sangat payah? Payah tu macam mana yang kita baca mula-mula tadi tu? Berhimpit-himpit, bersesak-sesak, matahari terik dekat dengan kepala ni. Jadi mereka kata, Adam, pergilah minta syafaat dekat Allah. Pergilah minta syafaat kepada Allah. Syafaat tu apa? Syafaat yang nak selesaikan hari penghimpunan tu. Okay, percepatkanlah hisab. Lepas tu apa kata Adam alaihi wassalatu wassalam? Nabi Allah Adam jawab apa? Nabi Allah Adam kata, sesungguhnya hari ini Tuhanku sangat marah. Tuhan belum marah. Tak pernah jadi kemarahan Allah seperti hari ini. Dia kata. Dan takkan terjadilah selepas ini. Maknanya Adam ni, dia takut sangat kepada Allah sehingga dia mengatakan hari ini adalah hari Allah sangat marah. Kata Adam alaihi wassalatu wassalam. Lepas tu Adam ni kerana dia takut kepada Allah, dia cerita balik apa kesalahan yang dia buat semasa dia itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Dia kata dulu dia kata, aku ditegah mendekati sebatang pokok. Dia kata, tetapi aku dahkai Allah. Maknanya Adam ni, mereka ni para nabi, mereka kenal Allah. Mereka tahu Allah tu macam mana. Jadi Nabi Allah Adam, dia berikan alasan kenapa dia tak boleh nak tolong manusia ketika itu. Dengan Nabi Allah menyebutkan satu kesalahan dia yang dia telah melanggar perintah Allah supaya jangan dekat dengan pokok itu. Tetapi kata Adam, aku telah derhakai Allah. Lepas tu Adam kata apa? Diriku, diriku, diriku. Pergilah kamu semua kepada orang lain. Tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni, kalau kita faham hadis ni, kalau kita hayati hadis ni, macam mana kita nak menghadapkan muka kita di hadapan Allah? Yang kita bukanlah seperti Adam yang hanya langgar satu saja arahan Allah. Kita ni telah melanggar arahan Allah. Tak boleh nak bilang dengan jari kita berapa banyak kita telah langgar arahan Allah Azza wa Jalla. Macam mana tuan-tuan? Cuba kita bayangkan, letak kedudukan diri kita. Macam mana kita nak minta syafaat kepada Allah? Macam mana nak menghadapkan wajah kita ini kepada Allah? Kerana kita tahu dosa yang telah kita buat kepada Allah terlalu banyak. Begitulah alasan yang diberikan oleh Nabi Allah Adam kepada manusia ketika itu. Sedangkan kita sedia maklum bahawa Nabi Allah Adam ni, dia telah bertaubat kepada Allah. Dan taubat dia jelas-jelas di dalam Al-Quran. Allah telah terima taubat Nabi Adam. Kalau tuan-tuan nak tahu apakah taubat Nabi Allah Adam, taubat Nabi Allah Adam itu adalah doa yang kita selalu amalkan. Yang doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Rabbana zalamna itulah doa pengampunan Nabi Allah Adam minta kepada Allah. Dalam Quran Allah kata, taubat Adam tu Allah terima. Allah kata,
Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Dia bertaubat pada Allah, tapi Allah telah terima taubatnya tuan. Nabi Allah Adam telah tahu taubat dia Allah Ta'ala terima. Tetapi kenapa Nabi Allah Adam masih lagi mengungkitkan kesalahan yang pernah dia buat? Kerana mereka tahu erti keburukan apabila buat salah pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi Allah Adam, dia melepaskan diri dia. Dia tak boleh nak bantu manusia-manusia ketika itu. Dia kata, aku boleh jaga diri aku je. Aku sendiri pun ada isu nak hadapan dengan Allah. Diriku, diriku, diriku. Lepas tu Nabi Allah Adam alaihissalam mencadangkan supaya mereka bertemu dengan bapa manusia yang kedua, iaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam. Maka manusia-manusia ni, mereka jumpa Nabi Allah Nuh alaihissalam. Lalu mereka berkata kepada Nabi Allah Nuh. Mereka kata apa? Wahai Nuh, engkau adalah Rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi ini. Dan Allah selalu sebut engkau ni sebagai hamba yang banyak bersyukur. Maknanya, pangkat Nabi Allah Nuh, kedudukan Nabi Allah Nuh dengan Allah Ta'ala ni, ya Allah, sangat mulia. Kan? Nabi Allah Nuh kan salah satu Rasul Ulul Azmi. Nabi Allah Nuh ni adalah Rasul pertama yang Allah minta dia berdakwah, yang Allah hantar kat muka bumi. Syirik yang pertama berlaku di muka bumi ini adalah zaman Nabi Allah Nuh. Sebab tu dia dipanggil Rasul yang pertama. Dan Nabi Allah Nuh ni orang yang bersyukur kepada Allah. Lepas tu mereka kata apa pada Nuh lagi? Mereka kata, lepas tu mereka kata, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhan. Kita telah sebut pada minggu lepas apa makna syafaat. Lepas tu mereka kata, kau tak tengok ke Nuh apa yang sedang kami alami sekarang Nuh? Kau tak tengok ke Nuh kepayahan yang ada di padang mahsyar ni? Maka apa jawapan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam? Nabi Allah Nuh menyebutkan skrip yang sama, ucapan yang sama macam Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam, yang mereka mengungkapkan erti takut kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu Nabi Allah Nuh memberikan alasan, memberikan justifikasi kenapa dia tak boleh tolong. Kenapa dia takut dengan Allah di hari akhirat. Dia kata dulu, dia kata. Maknanya masa dia dekat dunia dulu, dia kata, aku pernah berdoa dengan satu doa yang mencelakakan kaumku. Maknanya Nabi Allah Nuh ni, setelah 950 tahun tuan-tuan, dia berdakwah. Tuan-tuan, 950 tahun, dia menyampaikan dakwah. Umat dia tak nak dengar cakap dia. Akhirnya, Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan balasan, berikan tunjuk ajar kepada kaumnya yang dengki itu. Setelah 950 tahun kita menyampaikan dakwah, maka Allah Ta'ala memerintahkan air di langit supaya turun dan air di dalam bumi supaya keluar. Berlakulah satu taufan yang besar yang telah mencelakakan, yang telah mengazab kaum Nabi Allah Nuh. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita baca ayat Quran, memang tak salah penuh doa tu. Kan? Bukan Nabi Allah Nuh tak sabar. Sebab memang patut dan memang layak kaum dia tu dah disampaikan dakwah 950 tahun. Tetapi Nabi Allah Nuh
dia rasa macam salah sangat, takut-takut. Dia termasuk orang yang kecewa ke menyampaikan dakwah. Termasuk orang yang tak sabar ke dalam menyampaikan dakwah. Tuan-tuan, 950 tahun berdakwah. Ya Allah, kita ni baru seminggu ajak orang buat baik, orang kecam kita dah tak nak sampaikan dakwah. Ini 950 tahun tuan-tuan dalam Quran. Maka Nabi Allah Nuh dia takut sangat. Kan, tentang apa yang dia buat tadi tu. Maka dia kata, diriku, diriku, diriku. Kamu semua pergilah jumpa Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya Allah tuan-tuan, kalau kita hayati hadis ni, macam mana kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang kita ni kadang-kadang anak kita buat salah pun kita tak tegur. Kita takut anak kita kecil hati dekat kita. Pasangan kita buat benda salah pun kita tak tegur. Adik-beradik kita buat benda muka kita tak tegur. Jiran-jiran kita buat salah kita tak tegur. Apatah lagi kita nak ajak orang buat baik. Ramai orang kat dunia ni suka hidup sendiri-sendiri. Cukuplah dia diri sendiri. Orang lain lah. Itu yang istilah kata kubur masing-masing. Tetapi Nabi Allah Nuh, dia berusaha siang dan malam dakwah orang. Ajak orang sembah Allah. Larang orang supaya jangan syirikkan Allah. Macam mana kita berhadapan dengan Allah? Yang kita hidup kat muka bumi ni penting diri sendiri. Pentingkan keselamatan anak-anak kita je. Pentingkan keluarga kita saja. Kita tak ambil cakna, tak ambil berat tentang masyarakat di sekeliling. Macam mana kita nak hadapan dengan Allah SWT? Kita nak jawab apa dengan Allah? Nak bantu agama Allah? Kalau Nabi Allah Nuh sendiri telah meletakkan alasan itu. Ya Allah, berat hadis ni tuan-tuan. Dari sudut kita nak bertemu dengan Allah di akhirat. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian tuan-tuan, mereka jumpa Nabi Allah Ibrahim AS. Waktu mereka jumpa Nabi Allah Ibrahim AS, mereka kata kepada Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah Rasul dan engkau juga adalah kekasih Allah di antara penduduk bumi. Kita tuan-tuan, kalau siapa pernah belajar kisah Nabi Allah Ibrahim, kita sedia maklum. Nabi Allah Ibrahim ni adalah bapa bagi segala para nabi. Bapa bagi segala para nabi. Kalau Nabi Allah Adam, bapa bagi semua manusia. Nabi Allah Nuh, bapa kedua bagi semua manusia. Tetapi naik kepada Nabi Allah Ibrahim, dia adalah bapa bagi segala para nabi. Kita selalu sebut Nabi Allah Ibrahim dalam salawat kan. Dan Nabi Allah Ibrahim ini juga mempunyai zuriat keturunan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Mereka kata kepada Nabi Allah Ibrahim, tolonglah wakilkan kami, mintakan syafaat kepada Tuhanmu. Kau tak tengok ke Ibrahim apa yang berlaku kepada kami sekarang pada mahsyar ni? Kau tak tengok kesusahnya kami ni? Maka apa jawab Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam? Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku sangat marah. Sama seperti ucapan Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim dia memberikan justifikasi alasan dia. Sebab apa dia tak boleh nak tolong? Nabi Allah Ibrahim menyebutkan pembohongannya. Okey.
pembohongan di sini nampak macam kasar bunyinya, kan? Takkan Nabi Allah Ibrahim itu dia menipu. Okey, mungkin kita boleh lembutkan lagi ayat tu. Nabi Allah Ibrahim ni tuan-tuan, dia pernah menggunakan 3 helah. Helah lah, kita panggil helah. Kan Nabi Allah Ibrahim dia pernah guna 3 helah. Dalam hadis kita sebut berapa helah. Kalau baca hadis lain dia sebut dia ada 3 helah. Yang pernah dia buat. Helah tu kalau dalam pada pandangan kita macam Nabi Allah Ibrahim ni dia berbohong lah. Sebenarnya dia berbohong tu bukanlah bohong yang untuk lepaskan diri macam kita berbohong tu, memang nak menipu macam orang biasa menipu tu. Tapi Nabi Allah Ibrahim dia berbohong tu maksudnya dia pernah membuat 3 helah. Kita nak tahu helah 3 tu apa? Helah yang pertama, Nabi Allah Ibrahim dalam surah Saffat, dia pernah membuat excuse ketika mana penduduk kampung dia tu ajak dia keluar buat satu perayaan. Tapi Nabi Allah Ibrahim dia buat alasan apa? Dia kata aku ni sakit lah, hari ni aku tak sihat, dia kata. Dia kata inni saqim. Ada dalam surah tu Saffat. Helah yang kedua, Nabi Allah Ibrahim sebenarnya dia tak sakit. Tapi dia cakap dia sakit sebab dia ada sesuatu yang dia nak buat. Nabi Allah Ibrahim ni pula, yang kedua, setelah dia berjaya pecahkan patung-patung orang kampung dia, sebab tu tadi dia helah. Nabi Allah Ibrahim, wallahu ta'ala tentang kisah ini, Nabi Allah Ibrahim tu dia sakit sebab apabila semua orang dalam riwayat dalam kitab Asir menyebut, apabila Nabi Allah Ibrahim ni, apabila orang kampung dia dah tak ada, semua dah keluar, tinggal dia seorang, patung-patung tu ada dekat kampung dia, dia pecahkan patung-patung, dia pecahkan, dia hancurkan. Kan? Sebab kalau ada orang ramai, dia tak ada kesempatan nak pecahkan patung tu. Maka dia buat alasan dia tak dapat nak join majlis tu. Semua orang ramai dah tak ada, dia pergi pecah-pecahkan patung tu. Lepas tu balik orang kampung dia terkejut tengok patung dia. Tak dia pecahkan, cuma tinggal ada satu patung yang besar. Apabila orang tanya kepada Ibrahim buat pengakuan, Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Ini ialah dia kedua. Dia bukan tipu, tapi dia bawa perkataan tu sebenarnya dia nak bagi orang berfikir. Dia kata macam ni. Ibrahim dia tak mengaku dia pecahkan, tapi sebenarnya memang dia yang pecahkan. Tetapi Nabi Allah Ibrahim dia kata apa? Kau cubalah tanya patung yang besar tu. Tu ada satu patung besar kan yang tak pecah tu kan. Dialah yang buat. Patung tu lah yang buat. Tetap faham kan? Maka tentulah orang-orang kat situ akan kata, tak logiklah patung tu yang buat. Dia kan patung. Kan? Betul tak? Macam mana nak tanya patung besar tu buat, nak suruh patung tu mengaku? Sebab dia patung. Itulah Nabi Allah Ibrahim kata, korang tanya aku siapa pecahkan. Kau tanyalah patung yang besar itulah yang pecahkan. Ada dalam surah Al-Anbiya ayat itu. Allah sebut tentang patung tu. Betul tak? Kalau kita bijak juga Nabi Allah Ibrahim ni kan. Jadi tentulah orang akan kata, macam nak tanya patung tu? Sebenarnya alasannya, kalau kau tak boleh tanya patung tu tak boleh bergerak, tak boleh bercakap, kenapa kau orang sembah dia? Itulah muslihat yang Nabi Allah Ibrahim buat kali kedua. Dan kali ketiga, Nabi Allah Ibrahim tak ada dalam ayat Quran, tapi ada dalam hadis Nabi. Nabi Allah Ibrahim pernah menyuruh isteri pertamanya Sarah, ketika Nabi Allah Ibrahim bawa isteri dia untuk berjumpa dengan raja, maka Nabi Allah Ibrahim kata dekat isteri dia, nanti kalau orang tanya kau siapa, engkau jawab engkau ni adik-beradik Nabi Allah Ibrahim. Itu cerita dia. Sedangkan
Sarah tu isteri dia. Tapi dia suruh isteri dia cakap kalau raja tu mengatakan tentang kau ni siapa, kau cakap kau ni adalah ukhti. Kau ni adalah saudaraku. Lepas tu panjanglah cerita lain tu. Okey. 3 perkara ni tuan-tuan dan puan menyebabkan Nabi Allah Ibrahim takut untuk menolong manusia keluar daripada permasalahan berada di padang mahsyar tersebut. Agak-agak kita ni, berapa banyak dah kita bohong? 1, 2, lebih tak 10. Macam mana kita nak menghadapi Allahu Azza wa Jalla? Sangat berat di hari akhirat tu. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim dia kata apa? Dia kata diriku, diriku, diriku. Pergilah kamu cari orang lain, dia kata. Pergilah. Nabi Ibrahim kata apa? Kamu jumpalah Nabi Musa alaihi salam. Jumpa Rasulul Azmi yang satu lagi, Nabi Musa. Maka mereka pun cari dia Nabi Musa. Dan ramai-ramai itu, oh jumpa Nabi Musa alaihi salam. Waktu mereka jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam, lalu mereka mengatakan, wahai Musa, engkau kan utusan Allah. Allah kan telah mengutamakan engkau dengan title kerasulan. Lepas tu kan Allah kan bercakap secara direct turun dengan engkau melebihi manusia yang lain. Kalamnya tu maksudnya Allah Ta'ala ketika nak lantik Musa, ketika Allah Ta'ala nak bagi wahyu kepada Musa, Allah Ta'ala tidak menggunakan perantaraan malaikat seperti mana yang kita sedia maklum. Jadi Nabi Musa ni, dia berkata direct turun dengan Allah. Istimewa Nabi Musa. Lepas tu mereka seperti biasa dah. Mereka kata, Musa, kau tolonglah wakilkan kami minta syafaat kepada Tuhanmu. Kau tak tengok apa yang berlaku kepada kami sekarang. Apa jawab Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam? Tuan, Nabi Musa jawab. Nabi Musa kata dia ucap dialog yang sama. Ucapan yang sama yang diucapkan oleh Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Selepas tu Nabi Allah Musa sebut apa kesalahan yang dia pernah buat. Dia kata dulu, aku pernah membunuh orang. Padahal aku ni tak diperintahkan oleh Allah pun untuk membunuh orang itu. Membunuh orang ni, kalau siapa yang mempelajari kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam, Nabi Allah Musa ni sebenarnya sebelum dia jadi Nabi, dia pernah menumbuk. Dia bukan menumbuk dengan sengaja, dia tak sengaja tertumbuk seorang lelaki. Orang lelaki ni adalah daripada kaum Fir'aun yang menyebabkan lelaki itu mati. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Qasas. Masa tu Nabi Allah Musa, dia belum jadi Nabi lagi. Dia belum Rasul pun lagi. Masa tu dia berusaha untuk meleraikan pergaduhan di antara Bani Israel dengan orang Fir'aun. Dan Bani Israel ini memang kita sedia maklum, dianiaya, dianaktirikan, didiskriminasikan, dijadikan hamba. Maka Bani Israel itu minta tolong kat Musa. Masa itu Nabi Musa ada kat situ. Jadi Nabi Musa secara tak sengaja dia telah tertumbuk lelaki yang kaum Fir'aun tadi tu, orang Qibti tu, akhirnya mati. Itu yang Nabi Musa melarikan diri. Sampai dari jadi Rasul sebagainya. Sedangkan kita belajar dalam agama, Allah Ta'ala tidak hukum kita kalau kita buat sesuatu tanpa sengaja. Berbeza dengan sengaja. Kan?
Allah Ta'ala tidak hukum kita benda yang kita buat tanpa sengaja. Lepas tu pula, Nabi Allah Musa nak niat tolong orang zalim. Tetapi Nabi Allah Musa tahu erti nilainya nyawa seseorang untuk dijaga. Dia tahu erti bersalah tu. Sedangkan dia tak salah pun. Tetapi para Nabi ni, mereka ni, hati mereka ni, mereka ni rasa macam salah tu, walaupun salah tu macam salah yang dimaafkan, tapi mereka rasa bersalah sangat. Berbeza dengan kita. Yang terang-terang benda tu haram, salah. Tapi kita langgar juga dengan sengaja. Lepas tu buat-buat rasa tak salah. Teruknya manusia ni. Tetapi kalau dia kenal Allah, kalau dia kenal erti buat salah pada Allah ni, bagaimana dia nak berhadapan dengan Allah nanti di hari akhirat, yang dekat dunia tu Allah tahu berapa kesalahan dia yang pernah dilakukan. Maka Nabi Musa dia cakap apa? Dia kata, diriku. Kamu pergilah cari orang lain. Kamu carilah Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Kita jumpa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Berketilah jumpa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Waktu mereka jumpa Nabi Allah Isa ni, mereka kata, wahai Nabi Allah Isa, engkau kan adalah Rasul Allah, engkau kan adalah kalimahnya. Okey, kalimahnya ni, tuan-tuan kena tulis. Tuan-tuan kena catat, apa makna kalimahnya? Kalimah ni, maksud dia, salah satu tafsiran dia adalah, Nabi Allah Isa ni, dia tak ada bapa. Tapi mak dia boleh beranakkan dia. Boleh mengandungkan dia. Tanpa bapa. So macam mana Maryam alaihissalam, mak dia tu boleh mengandungkan Nabi Isa tanpa bapa. Allah Ta'ala ni boleh buat hanya dengan mengatakan kun fayakun. Kan Allah kata, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah Ta'ala ni kalau nak jadikan sesuatu, dia boleh jadikan hanya dengan berkata kun. Jadilah, benda tu pasti jadi. Jadi maksud kalimah Allah maknanya kalimah yang kun fayakun. Itulah maksud kalimahnya. Maksudnya kalau orang tanya, macam mana Nabi Allah Isa dia boleh dikandungkan oleh Maryam tanpa bapa? Jawapan dia, lah Allah Ta'ala ni guna kalimah dia hanya cakap kun, maka fayakun. Itulah maksud kalimahnya. Lepas tu mereka ni kata, wahai Isa, engkau ni kan adalah roh daripada Allah. Roh dari Allah tu maksudnya Allah ciptakan roh Nabi Allah Isa tu. Engkau kan Isa boleh bercakap dengan manusia semasa engkau dalam buayan lagi. Maksud dalam buayan tu Nabi Allah Isa ni, masa dia masih bayi, dia boleh bercakap jelas kepada manusia sedangkan dia masih bayi lagi. Itu mukjizat, satu mukjizat Nabi Allah Isa. Lepas tu mereka katakan, mintalah syafaat untuk kami kepada Tuhanmu. Engkau tak tengok ke apa yang kami alami ini? Engkau tak tengok ke? Engkau tak dapat rasa ke? Apa yang telah menimpa kami ni? Maka Nabi Allah Isa alaihissalam menjawab. Dia jawab sama macam Nabi-Nabi sebelum tu. Dia kata, Tuhanku sangat marah. Tuhan tak pernah marah macam hari ini. Lepas tu tak ada lagi kemarahan seperti ini. Tetapi Nabi Allah Isa alaihissalam, dalam hadis, Nabi tak cerita pada kita kenapa dia tak dapat nak tolong. Maksudnya, apa alasan yang menyebabkan Nabi Allah Isa tidak dapat memberikan pertolongan. Wallahu ta'ala a'lam. Maka Nabi Allah Isa mengatakan, diriku.
diriku, diriku. Kalau Nabi Allah Adam, dia bagi tahu alasan dia takut kenapa? Dia pernah buat salah mendekati pokok yang Allah larang. Kalau Nabi Allah Nuh, dia pernah doakan umat dia supaya Allah turun berikan kebinasaan. Kalau Nabi Allah Ibrahim, dia takut dengan Allah 3 helah yang pernah dia buat. Kalau Nabi Allah Musa, dia pernah menumbuk seseorang sehingga mati. Tapi dekat Nabi Allah Isa tidak disebutkan kenapa. Maka kita pun tak tahu. Maka Nabi Isa kata apa? Pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dekat gambar rajah tu, kita nak bincang yang ni sekarang. Nanti saya jawab soalan ni. Kita nak bincang yang ni sekarang. Yang ni lah. Nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas ya? Nampak tak gambaran dia? Okay, kita tengok. Mereka berjaya tak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana mereka jumpa Nabi? Kenapa mereka jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Maka mereka pun mendatangiku. Ku dekat situ merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di hari akhirat kita boleh kenal Nabi ke? Ya. Manusia akan kenal dengan semua para Nabi. Sebab tu hari akhirat dipanggil hari Yaumut Talaq. Hari pertemuan. Hari kita akan ditemukan. Kalau dulu kita selalu dengar kisah Nabi Adam je. Tak pernah tengok Nabi Adam. Di hari akhirat kita akan dipertemukan dengan Nabi Allah. Kalau dulu kita selalu selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Rindu nak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Tak jumpa dalam mimpi, tak terjumpa sampai ke hari ini tak jumpa mimpi jumpa Nabi contoh. Tetapi di hari akhirat kita boleh melihat terang-terang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tadi pun jumpalah Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah penutup bagi segala para Nabi. Allah kan telah mengampunkan dosa engkau. Dosa yang kau pernah buat ke, dosa yang terkemudian ke. Nabi kita tahu dalam Quran, memang Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad ni, Allah telah mengampunkan kesalahan dia. Walaupun para Nabi ni dia maksum, tetapi nak meningkatkan lagi kemuliaan tu, maka disebutkan Nabi ni, dosa yang lalu dan akan datang telah pun Allah ampunkan. Lepas tu mereka mengatakan, syafaatilah kami di hadapan Tuhan-Mu. Kau tak tengok ke apa kami alami ni? Faham tak maksud dia? Maka Nabi SAW dia buat apa? Aku pun berangkat. Maknanya Nabi pun dia nak pergi bertemu dengan Allah. Nabi kata, aku pun berangkat. Maknanya aku pun bergerak. Nak pergi bertemu dengan Allah sampailah di bawah arash. Apabila aku sampai di bawah arash, aku terus sujud kepada Allah. Nabi Muhammad ni dia sujud pada Allah. Kenapa Nabi sujud? Itu persoalan dia. Tapi Nabi beritahu kepada kita, nanti Nabi akan sujud. Masa Nabi sujud ni, Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi beberapa bacaan zikir ketika sujud tu yang tak pernah pun seorang tahu zikir itu. Tapi dalam hadis Nabi tak sebut zikir apa. Nak baca Subhana Rabbiyal A'la ke? Nak baca Subhanallah Alhamdulillah ke? Nabi tak terangkan. Tetapi kata Nabi, waktu aku sujud di bawah arash nanti di padang mahsyar itu, kata Nabi, Allah membukakan kepadaku dan memberi ilham kepadaku berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya
sesuatu yang tak pernah dibukakan kepada seseorang pun sebelum. Jelas tuan-tuan Okey. Kenapa Nabi sujud? Nabi sujud ni sebenarnya adalah tanda untuk minta izin. Tuan-tuan ingat tak syarat syafaat apa? Kan ada dua syarat syafaat bagi orang bagi syafaat. Betul kan? Okay. Nabi SAW dalam kes ini, dialah orang yang akan tolong semua manusia di padang mahsyar tu untuk percepatkan hisab tu. Jadi Nabi ni dia akan tolong mewakilkan manusia ni untuk apa? Pergi bertemu dengan Allah, nak minta syafaat tu. Tetapi kita belajar syarat syafaat hatta dalam ayat kursi pun kita belajar apa? Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh memberikan syafaat melainkan dapat izin dari Allah. Jadi Nabi cara dia minta izin boleh dilihat daripada Nabi sujud. Setelah Nabi sujud, maka Allah Ta'ala pun menemui Nabi. Maka Allah mengatakan, wahai Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Maksudnya, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Mintalah engkau, pasti engkau akan diberi. Allah kata, kau nak minta apa wahai Muhammad? Engkau akan dapat. Berilah syafaat, kata Allah. Nescaya syafaatmu akan diterima. Maknanya, Allah Ta'ala sebenarnya sudah memberi izin untuk Nabi SAW memberi syafaat kepada umatnya. Macam mana kita tahu Nabi diberi izin? Nabi minta izin dengan Nabi sujud. Lepas tu Allah suruh angkat kepala Nabi dari sujud tu. Lepas tu Allah bagi izin kepada Nabi. Inilah syarat dia. Maknanya kalau Allah tak suruh Nabi angkat kepalanya, tentu Nabi tak akan angkat. Nabi tak boleh terus direct jumpa Tuhan nak tolong umat dia. Tapi Nabi sujud, Nabi puji Allah, Nabi menyanjung Allah dan sujud. Lepas Allah kata, angkat kepala engkau Muhammad. Lepas Allah kata, engkau boleh memberi syafaat Nabi Muhammad. Nabi mengangkat kepalanya sambil Nabi berkata. Nabi kata apa? Ya Rabbi, ummati, ummati. Nabi kata, ya Rabbku, umatku, umatku. Tuan, perkara pertama yang Nabi cakap pada Allah nak bagi syafaat. Nabi cakap, umatku, umatku. Sebab Nabi ni Rasul yang cover semua manusia secara khusus. Maknanya semua umat-umat Nabi Muhammad SAW ni disebut oleh Nabi SAW. Termasuklah kita semua. Tuan-tuan, kalau kita belajar tentang Nabi SAW, Nabi sangat sayang ke umat. Sampai ke Nabi ni, dia tak pernah gunakan satu doa. Kalau siapa pernah belajar hadis Nabi SAW, Nabi ni tuan-tuan ya, dia pernah ada satu doa yang Allah bagi dekat dunia, yang doa tu kalau guna mustajab. Nabi tak guna doa tu. Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tetapi tahu tak doa tu kenapa Nabi tak guna? Sedangkan Nabi pernah diboykot, Nabi pernah nak dipijak kepalanya ketika solat, Nabi pernah orang nak bunuh dia. Tapi Nabi tak gunakan doa tu. Nabi simpan doa tu kerana doa tu nak digunakan untuk bagi syafaat kepada umat. Tetapi bukan tak tergambar erti kasih sayang Nabi kepada umat. Tetapi umat dia yang ada zaman sekarang ni berat mulut, berat lidah untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan salawat dan salam kepada Nabi. Yang Nabi itu
itu telah mengorbankan diri, jiwa, raganya sampai dia simpan satu doa yang mustajab yang dia tak guna sepanjang 23 tahun Nabi hidup. Nabi tak pernah guna doa itu kerana semata-mata nak tolong umat ni. Jauh beza antara umat Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Taala pun kata, bermulalah syafaat tadi tu. Allah Taala kata, wahai Muhammad, masukkanlah umat-umatmu yang tak perlu dihisap ke dalam syurga. Maknanya tuan-tuan dan perempuan ya, Allah Taala izinkan Nabi supaya tolong manusia ni di hari akhirat. Kan? Maknanya apabila Allah Taala kata pilihlah umat, maksudnya di padang mahsyar tu dia macam dah mula jalan dah. Maksudnya Nabi ni diberikan ruang untuk cari umat dia. Shortcut, tak perlu hisap dah. Tak perlu dibicarakan, pilih umat kau. Masukkan dia ke dalam syurga. Ini kenapa saya warna birukan ni? Kerana ini adalah syafaat yang ada salah satu daripadanya. Okay, kita baca dulu hadis ni. Allah kata, wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tak perlu dihisap, tak perlu dibicarakan ke dalam syurga melalui pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu syurga. Pintu syurga semua ada 8. Tapi belah kanan tu khas untuk antaranya adalah laluan umat Nabi yang dipilih tak perlu ada hisap. Kalau kita baca dalam hadis ada 70,000. Okey, maknanya Allah terima syafaat Nabi ni supaya hisap tu dipercepatkan. Bahkan cara dipercepatkan tu pula ada yang masuk tanpa hisap. Okey, yang saya warna birukan ni dia cover maklumat. Kita akan belajar dua syafaat. Lepas tu kita akan habis. Ni, kita tengok tak nota yang saya paparkan. Kita nampak tak? Kita dengar tak suara saya dengan jelas? Jelas Ustaz. Mau respon dari tuan-tuan dan puan? Dengar insya-Allah. Dengar Ustaz, Saya jelas. tak dengar suara saya punya tak elok ke? Kita dengar tak? Saya tak dengar suara tuan-tuan. Dengar Ustaz, Okey, jelas. Semua ada. Cuba tuan-tuan tengok yang nombor, tuan-tuan tengok yang nombor ni. Sekejap ya. Yang nombor 5. Cuba tuan-tuan tengok yang syafaat nombor 5 ni. Ni yang kita sebut last kali tu. Ni. Memasuki syurga tanpa hisap. Kita dah belajar. Yang kita belajar panjang-panjang tadi tu nombor 1. Maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji. Maknanya hadis yang panjang kita baca sampai dah dekat pukul 12 dah. Kita sebenarnya cover 2 syafaat. Memasuki syurga tanpa hisap. Tetapi hadis yang kata masuk syurga tanpa hisap tu juga dia berada sekali dalam hadis yang Maqam Mahmud tu. Yang Nabi Maqam Mahmud tu maksudnya kedudukan terpuji tu maknanya apa? Nabi boleh tolong umat-umat secara umum di hari akhirat itu supaya Allah percepatkan proses perhimpunan di padang mahsyar tersebut. Yang Nabi Adam tak boleh tolong, Nabi Musa tak boleh tolong, Nabi Nuh tak boleh tolong, Nabi Ibrahim pun tak boleh nak tolong, termasuk Nabi Isa. Yang itu hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad inilah yang dipanggil istilahnya di dalam Al-Quran, dalam suratul Isra, Maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji, ataupun istilah itu adalah salah satu doa yang kita baca selepas azan, iaitu doa wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Bangkitkanlah baginda mendapat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Okey. Tuan-tuan puan, kita dah selesai hadis ni. Maknanya kita dah cover 2 jenis syafaat lah secara tak langsung. Lepas tu habis hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah. Kita pun dah dekat pukul 12. Kita tadi mula pukul berapa? 11.44. Kita mula dari 10.30. Okey, kita dah 1 jam. Hampir dekat 1 jam 15 minit kan.
Okey. Saya berhenti pengisian siri 7 pada pagi ini dengan hadis syafaat yang paling utama ni. Okey, dengan saya nak melihat kalau ada mana-mana persoalan. Okey. Saya buka kejap. Sebab saya tengok kenapa saya tak bunyi saya punya. Okey. Tuan-tuan. Saya tengok soalan dia. Tuan-tuan dengar tak suara saya? Dengar Ustaz. Ustaz. Baru dengar suara tetamu perempuan. Laptop saya ni dia kurang sihat sejak beberapa hari ni. Tak baru ni. Minta maaf ya tuan-puan ya. Okey, tak apa. Saya tengok soalan dekat chat dulu ya. Okey, kejap. Okey, soalan pertama dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang isteri telah menegur suami supaya melaksanakan kewajipan, contohnya berzakat, tapi suami tak nak tunaikan zakat, adakah isteri dan anak-anak mendapat dosa sama dan ditanya oleh Allah di hari akhirat? Jawapannya adalah isteri dan anak-anak tersebut telah terlepas tanggungjawab daripada memberikan peringatan kepada suami. Ya, kerana kerja isteri, kerja anak-anak bukan memberi hidayah. Terbukanya hati suami itu adalah pada Allah. Kalau dia tak nak tunaikan, itu dia dengan Allah. Tetapi tanggungjawab kita untuk watawasal bil haq, watawasal bis sabr, ataupun tanggungjawab memberikan nasihat sudah kita sampaikan. Maknanya isteri itu terlepas daripada disoal oleh Allah tentang menegur suami itu. Okey. Jelas ya? Dia sama juga macam para nabi kan. Para nabi ada umat dia yang tak beriman kepada nabi, maka adakah para nabi itu akan dihisap oleh Allah? Jawapannya adalah nabi tidak menanggunglah lagi dosa-dosa umat-umatnya yang tak nak menerima dakwah nabi. Sebab nabi tak boleh buka pintu hati orang. Nabi tak boleh memberi hidayah kepada orang. Tugas nabi hanyalah memberikan nasihat semata-mata. Okey, yang kedua, apa maksud marah? Marah ni maksudnya hari akhirat kan hari penghisapan. Hari akhirat kan hari manusia akan dinilai. Hari manusia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari akhirat hari orang yang langgar perintah Tuhan semua akan dibincangkan. Okey. Kemudian apakah amalan untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey. Antara amalannya adalah memperbanyakkan solawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sebut antara syafaatnya adalah selepas azan doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama doa yang meminta kepada Allah supaya Nabi ni diberikan wasilah. Okey, yang lain tu adalah ikut segala sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang dimaksudkan mereka di padang mahsyar termasuk kita ke? Ya, termasuk kita. Cuma adakah kita yang pergi jumpa para nabi tu? Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dekat padang mahsyar, ya, kita semua tu memang berada di padang mahsyar. Cuma mereka yang jumpa Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad tu, adakah kita? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin orang lain, wallahu ta'ala. Tapi ada manusia-manusia yang pergi bertemu dengan nabi-nabi itu. Kemudian, kenapa umat Nabi Muhammad SAW tidak terus berjumpa Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat? Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kalau kita baca pada hadis tadi tu, kita akan nampakkan akan kekurangan, akan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut hikmah lain, saya wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak ada jawapan. Kenapa mereka tak terus jumpa dengan Nabi Muhammad kan? Kenapa nak perlu dari jumpa Nabi Adam tu? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau tengok dari sudut cara Nabi cerita tu nak menunjukkan bahawasanya hebatnya Nabi ni.
Sampai semua Nabi-Nabi ni tak boleh bagi syafaat. Okey. Kemudian ada soalan cara verbal tak? Okey. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Okey, nak tanya Ustaz, betul ke sahabat yang soleh ya, dia boleh mengeluarkan temannya daripada neraka? Itu syafaat teman yang soleh. Itu ada masuk dalam hadis ke? Ya, tetapi ia Terima kasih tidaklah Ustaz. menyebut secara khusus istilah teman yang soleh. Ia termasuk di dalam bab ni puan. Ni. Dia dia termasuk dalam bab ni. Sekejap ya, ni. Dia termasuk yang ciri nombor 2 ni. Ni. Yang syafaat selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti waktu kita belajar tajuk ni, kita akan jumpa hadis tu yang boleh tolong bawa keluar orang daripada neraka kan. Sebab syafaat selain Ustaz. daripada Nabi itu dia boleh bawa keluarkan orang daripada neraka. Tetapi dengan syarat kawan yang dia nak tolong kawan dia nak ditolong tu mestilah tidak mati di atas kesyirikan ataupun tidak mati dalam keadaan murtad ataupun tidak mati dalam keadaan kafir. Kalau dia ada kawan yang soleh macam mana sekalipun, tetap tidak boleh membantu kawan baiknya. Sekalipun BFF, best friend forever, tetap tak boleh. Tetapi ada peluang tak? Ada. Kita semua ni berada pada syafaat yang jenis kedua. Syafaat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cukup 2 syarat, penerima yang nak dapat syafaat tu pun cukup dengan 1 syarat, maknanya boleh. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Sama-sama puan. Nanti waktu kita belajar hadis yang bahagian kedua tu nanti kita akan jumpa yang kawan yang soleh, malaikat dan sebagainya. Okey. Ada pertanyaan lain tak? Ustaz nak tanya. Assalamualaikum. Ya. Orang-orang kafir masa tu dekat mana Ustaz? Dalam api neraka ke macam mana? Apa? Mana yang mana? Masa hari kiamat tu. Hari Mereka perhitungan berada tu. pada mahsyar. Macam mana? Mereka berada di padang mahsyar bersama semua orang. Ada golongan kiri, ada golongan kanan. Mereka akan diasingkan. Diasingkan tu berada di padang mahsyar lah. Maknanya bukanlah di padang mahsyar tu hanya ada orang Islam saja. Orang lain, orang kafir semua dekat neraka. Sebab mereka ni perlu dihisap oleh Allah. Allah akan hisapkan juga orang kafir. Mereka akan ditimbang amalnya, mereka akan dapat buku daripada sebelah kirinya. Kalau mereka dah masuk neraka, maknanya mereka tak lalu hisap lah. Betul tak? Jadi jawapannya adalah mereka ini juga dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka juga perlu dibicarakan. Jadi kalau orang tanya kenapa dah tahu mereka ni memang buat dosa, memang timbangan amal mereka memang lebih buruk daripada pahalanya, ini nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat adil. Sebab tidak semua orang kafir azabnya sama. Jadi ia perlu dihisap. Ada orang azab nerakanya tingkatan 1. Ada orang azab nerakanya tingkatan 3. Sebab itu mereka perlu diadili. Dan dalam masa yang sama nak tunjukkan mereka depan mata mereka bahawa mereka memang buat dosa. Nak menghina mereka. Dan supaya juga Allah Ta'ala ini tidak dikatakan tidak adil. Kenapa mereka masuk neraka dulu? Kenapa tak dibicarakan mereka dulu? Itu di antara ulasan para ulama tentang mengapakah orang kafir ini juga dibicarakan oleh Allah, ditimbang amalnya oleh Allah. Kalau nak jelas lagi, kita boleh baca dalam surah Al-Mutaffifin itulah. Orang yang dapat buku amal kan.
Ada pun orang yang dapat buku amal bishimalihi, tangan kiri. Lepas tu kalau kita baca dalam surah saya lupa. Kalau kita baca contohnya dalam surah Al-Kahfi ke contohnya kan, orang-orang berdosa ni dia nampak dalam buku amalnya tertulis semua benda, maknanya mereka akan dapat buku tu. Maknanya mereka dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang kafir azabnya, hisapnya susah. Okey, maknanya mereka pun berada di padang mahsyar. Cuma dia berada dalam kumpulannya. Okey, ada soalan lain? Ustaz, Ya. Ustaz yang orang kafir dia nak minta cepatkan masuk neraka tu sahih ke Ustaz? Sebab dia tak tahan, dia tak tahan duduk. Dia nak percepatkan masuk sebab dia tak tahan duduk dekat waktu ni penisapan tu lama kan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ikut yang benar, mereka tak nak masuk neraka. Saya pernah dengar dia cakap dia orang minta masuk neraka sebab dia orang tak tahan kepanasan dekat hari kiamat yang lama tunggu tu kan. Jadi dia minta, tapi dia orang tak tahu hakikatnya sebenarnya neraka tu lagi teruk azabnya. Saya pernah dengar macam tu. Okey, mudah saja cara dia. Sesiapa yang mengemukakan pandangan seperti itu, dia perlu datangkan dalil. Dia sebut awal-awal tadi. Sebab dia urusan hari akhirat, perkara gaib. Siapa pun yang cakap maklumat seperti itu, maka dia kena mendatangkan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dapatan saya sepanjang membaca tentang hari akhirat sebagainya, saya tak jumpa lagi riwayat tersebut yang sahih. Mungkin ada saya terlepas pandang atau tak jumpa. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada nanti, tolong kemukakan kepada saya untuk kita melihat hadis tersebut. Sebab apa? Sebab perkara gaib ni kita tidak boleh pegang sesuatu perkara melainkan orang tersebut perlu mendatangkan di manakah sumber dia dapat maklumat tersebut. Okay. Ada soalan lain? Okay, Ustaz, satu lagi. Ya. Yang diriku tu itu termasuk dalam nafsu-nafsi ke Ustaz? Yelah, kalau kita baca dalam hadis tu, memang kalau kita baca dekat hadis tu dalam bahasa Arab, memang maksudnya nafsi-nafsi. Kalau kita baca dekat hadis, contoh kita dekat Nabi Adam tengok, Nabi Adam jawab apa? Yang dekat ujung tu. Dia kata ni, memang diriku tu nafsi-nafsi lah. Itu dalam Arab je. Dia kata apa? Oh, itu makna dia ya. Okey. Nafsi ni betul lah tu. Diriku. Baik Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Ini membawa makna di hari akhirat. Kita ini akan memikirkan diri sendiri. Bukanlah nabi-nabi ni dia pentingkan diri sendiri, tapi mereka pun salahnya ada sebagainya. Nanti kalau kita baca nak tahu lebih jelas lagi, waktu kita baca kalau rujuk dalam surah Al-Infitar tak silap saya, ayat yang Tuhan kata, yang Allah Ta'ala kata, ayat dia yang wama adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku li nafsin wal amru yauma idzil lillah. Ataupun dalam hadis Nabi kata pada hari itu semua orang akan memikirkan urusannya. Walaupun kita kenal mak kita, kita kenal bapa kita, kita kenal anak kita, waktu tu kita dah tak tempat dah. Nak mikir, nak tolong anak, nak tolong ayah, nak tolong pasangan, nak tolong siapa-siapa, dah tak sempat dah. Sebab kita masing-masing memikirkan diri sendiri. Sehingga kan kita pernah dengar hadis Nabi yang Nabi kata kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, kita tidak berkhatan kan. Sampai Aisyah yang dengar hadis tu, dia terkejut lah, dia malu lah.
Dia kata macam mana nanti kalau orang dibangkitkan di hari kiamat tak ada pakaian, mereka akan nampaklah aurat masing-masing. Nabi kata apa? Nabi kata pada hari itu ada urusan yang lebih penting lagi daripada melihat aurat masing-masing. Kita bayangkan. Betapa dahsyatnya hari akhirat, kita dah tak peduli dah. Apa depan mata sekarang. Itu di antara dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan lain? Saya nak tanya, Ya. yang last tadi tu, yang dikatakan masukkanlah umat-umatmu yang tidak perlu dihisap. Siapa yang dimaksudkan tak perlu dihisap? Okey. Kalau kita baca dalam, jap. Okey. Kalau kita baca dalam hadis lain, sekejap. Saya nak kena kongsikan jawapan tu. Okey. Dia sebenarnya hadis lain menyebutkan bilangannya 70,000 orang di kalangan umat Nabi SAW yang mereka ini mempunyai ciri-ciri tawakal yang sangat tinggi pada Allah. Nabi kata antaranya mereka yang tidak minta untuk diruqyahkan. Mereka yang tidak membuat sesuatu ramalan, kesialan. Lepas tu Nabi kata mereka ni memang kuat tawakalnya pada Allah Azza wa Jalla. Itu di antara ciri dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dapat? Dapat, tapi saya nak nanti tengok hadis tu ya Ustaz. Share. Hadis dia boleh. Saya tunjuk. Terima kasih. Bagus soalan macam tu. Betul tu cara bertanya. Nak tengok hadisnya. Betul. Saya suka macam tu. Okey. Sebab kita belajar kan. Kita tengok sumber kan. Betul. Saya suka tuan tanya macam tu. Sebab memang kita kena macam tu. Boleh tak saya tengok hadis je Ustaz? Betul. Saya tunjuk hadisnya Kak. Saya tunjukkan sekarang juga. Okey. Siapa yang pernah mengikuti tajuk 92 amalan ni? Sekejap. Saya tunjukkan. Siapa pernah ataupun pernah ada nota ni? 62 amalan pembuka pintu syurga. Tak nampak tak nota saya paparkan ni? Nampak tak? Ustaz. Okey. Siapa yang ada nota ni nanti tengok balik dekat nombor ni. Ada amalan yang ke berapa? Sekejap ya. Saya tunjukkan hadis je Kak Mila. Sekarang juga saya tunjukkan. Okey. Hadis jap amalan masuk syurga tanpa hisab. Tak noh. Ya, sambil-sambil tu yang lain tu ada soalan, boleh siap sedia. Sekejap ya. Kita dah tunjukkan. Tak apa, perlahan-lahan. Tak ke mana pun nak dikejar kan. Sekejap. Nombor. Sekejap. Saya minta maaf sebab saya tak ingat kita dah habis belajar 62 amalan ni. Pintu syurga kan. Lalu perintah hakim mengubati. Ni Kak hadis dia. Dalam buku tu ni. Mengubati diri sendiri, tidak mempercayai ramalan, bertawakal kepada Allah. Ni hadis dia. Hadis riwayat Muslim. Cuma nombor hadis tu saya tak sempat letak kat sini. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda yang bermaksud ada 70,000 orang dari umatku yang akan masuk syurga tanpa hisab. Para sahabat bertanya, siapa mereka tu? Rasulullah menjawab, mereka itu orang yang tidak meminta untuk dijampi. Mereka itu tidak percaya kepada ramalan. Wala yatatayyarun. Mereka itu wala yaktawun. Mereka tidak diminta untuk diubati dengan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka itu hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Maksudnya mereka ni sebenarnya mereka usaha sendiri. Sebab dia sebab mereka percayakan Allah Ta'ala yang datangkan penyakit, maka Allah Ta'ala juga akan menyembuhkan. Maka mereka sendiri usahakan. Mereka tak diminta untuk ruqyah. Kan? Sebab kalau kita minta orang jampikan untuk kita sedikit sebanyak macam ada kepercayaan orang tu boleh menyembuhkan kita. Walaupun kita tahu Allah yang menyembuhkan, orang tu hanya usaha juga. Tetapi berbeza kalau kita usaha sendiri.
Kan? Itu ada perbincangan panjang lah. Tapi kalau Kak Mila tanya tentang dalil, inilah dalil dia. Inilah hadis dia. Hadis riwayat Muslim. Hadis ada sahih. 70,000. Yang berkata sab'una alfa bighairi hisabin. Okey. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Ada soalan lain tak? Saya tengok dekat chat sekejap ya. Ada pertanyaan lain? Tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Sekejap, saya baca dekat chat sekejap. Ibu dan bapa Nabi SAW berada dalam golongan kiri ke kanan. Okey. Soalan yang pertama, jawapan pertama, wallahu ta'ala a'lam, tidak ada mana-mana nas, dalil yang memperincikan kedudukan ibu bapa Nabi di padang mahsyar nanti. Adakah dia termasuk golongan kanan atau golongan kiri? Tetapi para ulama Tak ada suara. Tak Kenapa dengar. sakit? Ustaz dah keluar dah tu. Live Ustaz betul. Ya, line putus rasanya ni sebab tiba-tiba je tak ada. Ni pun kita pun dah habis sesi kan, sesi soal jawab tu. Mungkin Ustaz, saya pun tak pasti Ustaz dapat sambung ke tak. So, kita Mungkin tunggulah sekejap kot. Sebab Ustaz dah, betul-betul Ustaz dah terkeluar dah, Ustaz ada. Sebab host pun dah jadi orang lain dah. nak tunggu ke Puan Mila? Saya tak pasti. Mungkin kita tunggu sekejap. Sebab Okey. ni pun dah end dah. Sesiapa nak live kan. Nak tahu jawapan tu tadi. Betul. Ada apa soalan ni yang kata Lah berkenaan ibu bapa Nabi tadi kan? Siapa tanya tadi kan? tengah nak tengok tahu ulama punya Betul. Mungkin Ustaz masuk balik. ulama mana kan? Okeylah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.